Bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمم يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Rawahu Tabarani an Huzaimah Ibn Sabit. Satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu akan doa seorang yang kena zalim, kerana doanya itu mustajab. Firman Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin, demi kebesaranku dan keagunganku, aku nanti tolong akan dikau walaupun kemudian daripada beberapa abad. Mana satu jaminan daripada Allah SWT akan memberi bantuan kepada mazlum. Mazlum mana? Alladhi zulima, orang yang dizalimi. Atau zalim dia ada 3 peringkat. Zalim kepada diri sendiri, kemudian zalim kepada makhluk Allah Ta'ala, dan ketiga zalim yang paling besar ialah zalim dengan Tuhan. Ya. Zalim kepada diri sendiri ialah kita melakukan kerja-kerja, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kemusnahan diri sendiri di akhirat esok, iaitu dengan birtikabil ma'asi, mengerjakan kemungkaran, maksiat, perintah Tuhan diabaikan, larangan Tuhan dilakukan, menyebabkan murka Tuhan. Maka akibat dia yang kena risiko ialah dirinya sendiri, iaitu mendapat kemurkaan dan azab yang besar di akhirat esok. Itu maknanya dia zalim diri dia sendiri. Dia menutup diri dia dengan kegelapan kejahilan, dengan kegelapan mungkar dan maksiat. Dia tidak memberikan sinaran nur ilmu kepada diri dia dan amal yang saleh, yang menyebabkan resiko dia besar di akhirat kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zalim kepada makhluk-makhluk Allah, sama ada yang bernama manusia, yang berakal atau tidak, itu dipanggil zalim. Asal makna zalim ialah wad'u syai' fi ghairi mahalli, menghantarkan satu perkara tidak kena pada tempat, itu dipanggil az-zulmu, kezaliman. Dan yang ketiga, zalim yang paling besar sekali, iaitulah syirik dengan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Pesanan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya yang dinakal dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Ta'ala, kerana menyekutu dan mensyirikkan Allah Ta'ala ialah zalim yang paling besar sekali. An-nas bi naba'il azim akhluqu wa arzuku wa yu'badu ghairi. Manusia berada dalam jenayah paling besar dengan Allah Ta'ala. Akhluqu, aku jadikan dia, wa arzuku, aku beri dia rezeki yang berbagai-bagai bentuk, yang dimakan, dipakai, diguna. Tiba-tiba wa yu'badu ghairi, disembah yang lain daripada aku. Itu mana zalim paling besar, yang menyebabkan insan itu akan dikekalkan dalam azab neraka yang amat dahsyat. Dan dosa syirik, dosa yang tidak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi keampunan kepada orang yang melakukan syirik, dan dia sedia mengampunkan dosa yang lain. Maka dosa syirik adalah dosa zalim yang paling besar, sebab dia berurusan dengan Tuhan punya makhluk sekalian, itulah Allah SWT. Maka jalan keluar dia ditambah lagi. Kalau dia nak balik kembali, dia kena bertaubat dan kena selesaikan dosa syirik dengan mengucap balik 2 kalimah syahadah, baru dia selesai. Kalau tidak, tak boleh. Ada pendosa yang lain tak payah mengucap sebab iman dia tidak batal. Ya, semua dia kena ikrar dan bertaubat dengan sungguh. Jadi maksud di sini hadis ini larangan keras daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan sebarang bentuk kezaliman, sama ada pada dirinya sendiri
ataupun pada makhluk-makhluk yang lain, dan yang terlebih besar dengan pencipta Tuhan punya makhluk itu sendiri. Seterusnya hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim disebut, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus suh fa inna suhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahul Muslim, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam Sahih. Ittaqu, takut oleh selain kamu, az-zulmah, kezaliman juga. Maknanya Rasulullah merintahkan supaya kita berjaga-jaga, jangan melakukan kezaliman. Sebab kerana siapa yang berbuat zalim di dunia ini ialah yang buta kelam dua matanya di hari kiamat. Di sini Rasulullah menerangkan kesan balasan di akhirat, iaitu dia akan ditutup pemandangan mereka, gelap, dia tidak boleh melakukan satu nikmat Tuhan, itulah melihat, ditutup. Dan benda ni di antaranya berlaku dalam satu dialog pada ahli neraka besok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Apabila golongan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dibutakan mata mereka di akhirat. Bayangkan di dunia dia dapat melihat, mengambil nikmat penglihatan yang begitu besar, tiba-tiba di sana dipadamkan. Kadang-kadang suasana yang sangat dahsyat, mataharinya sedengkal yaumil mahsyar, masya-Allah, tiba-tiba nak berjalan tak nampak. Jadi satu gambaran azab yang dahsyat. Maka dia menyatakan, dia membuat keluhan, lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau butakan mataku? Sebab dulu akhir atas dunia boleh melihat, sekarang kau butakan, ya Allah. Maka Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka demikianlah Allah balas, dulu aku datangkan di atas dunia, dulu didatangkan ayat-ayatku, pesanan-pesanan petunjuk daripadaku, fanasitaha, maka engkau buat tak ingat, kau tidak melihat, kau butakan mata kamu daripada melihat ayat-ayatku, keteranganku. Maka kadzalika yauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini kamu dilupakan, dibutakan dan tidak diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Ini sangat mengerikan. Jadi oleh kerana itu, elakkan diri kita daripada kekotoran, kezaliman dari tiga bentuk, sama ada dirinya sendiri dizalim atau pada makhluk yang lain, lebih lagi melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada akhirat besok, orang yang zalim dia akan dibutakan matanya. Dan jangan kamu bakhil. Yang kedua, pesanan, sifat yang mengotorkan akan qalbi insan. Wattaqus suh, mana buang kamu akan sifat kebakhilan yang hasil daripada hubbul mal, terlampau kasih kepada harta benda, hubbud dunia, terlampau kasih dengan dunia, ya. Kerana dengan sebab bakhil itu, umat-umat purbakala, mana umat-umat yang dahulu jadi binasa sehingga menumpahkan setengah mereka akan darah setengahnya, yakni berbunuh-bunuhan, dan padahal mereka itu segala dan perhalal mereka segala yang haram. Jadi kesan daripada resiko satu sifat yang mengotorkan batin qalbi insan ialah sifat as-suh, iaitulah kebakhilan yang menutup akan cermin hati seseorang insan. Jadi oleh kerana itu, berlakunya sifat ini menyebabkan dua perkara besar disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pertama, ahlaka man kana qablakum, jadi rosak dan binasa umat sebelum kamu, yang diabadikan cerita dia dalam Al-Quran. Di antara ni ialah Qarun. Qarun ialah hafiz, dia hafal Taurat, orang terdekat dengan Nabi,
Musa. Tapi bila berlaku satu kes sifat kebakhilan sudah menghantui jiwa dia, bila turun ayat zakat dia buat perangai. Dia kata ini bukan ayat Allah, ini kau dengki dengan aku ya Musa. Habis ya, itu penyakit habis. Akhirnya apa yang terjadi, dia kufur dengan Allah dan dilaknat oleh Allah dan dia disentap ke dalam bumi, dibenamkan. Dan mengikut ulama mereka dia turun sikit-sikit, dia jejak sampai lapisan ketujuh bumi bila berlakunya kiamat. Maknanya satu azab di dunia lagi dahsyat. Mereka dibenamkan ke dalam bumi dengan harta-harta benda mereka sendiri. Yang pertama sekali, iaitulah ahlaka man kana qablakum, kemudian wa hamalakum ala an sabaku dima'ahum. Kesan daripada as-sukh, mana kebakhilan itu ialah mereka akan menumpahkan darah, ya, berperang dalam bentuk global dunia, perang negara dengan negara. Kes apa ialah kasih kepada benda yang nak ditinggal, ialah kemegahan, kekuasaan, harta benda yang menyebabkan mereka jadi bakhil, yakni tak mau orang lain dapat macam dia saja nak. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, wastahallu maharimahum, yang lebih berat lagi, mereka sanggup menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bila sifat bakhil, dia akan jadi kembar dia ialah apa? At-tamu, sifat tamak. Dan bila tamak, yang halal tak cukup, yang haram pun dikatakan halal. Maknanya diambil, dia tak kira. Ya, diambil, dia tak mengira benda tu adakah diluluskan oleh Tuan punya harta, Tuan punya segala-gala ialah Allah SWT. Maka akan berlakulah satu jenayah besar, istahal wastahallu, mereka menghalalkan maharimahum, ya, akan benda yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam betapa kesan daripada kezaliman. Seterusnya baginda menyatakan dalam hadis yang seterusnya, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir wa man la yashkuril nas la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Rawahul Baihaqi. Imam Baihaqi sengaja daripada ulama hadis yang banyak mengumpulkan hadis-hadis yang mudah diambil melalui mazhab kita Syafi'i. Jadi ulama mengatakan kalau Sunan Baihaqi ni kita letak di rumah kita, seolah-olah macam Imam Syafi'i ada dalam rumah kita. Maksud dia apa? Maksud dia senang kita nak murajaah, nak rojok dalam hukum dalam mazhab Imam kita Syafi'i. Kalau macam Bukhari, Muslim tu dia umum, ya. Semua maknanya hadis-hadis dikumpul tu ada dipakai dalam mazhab-mazhab yang lain. Maka meriwayat riwayat Imam Baihaqi, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun, menyatakan nikmat Tuhan itu ialah satu sebagai syukur yang besar. Mana nikmat Tuhan kita ceritakan alhamdulillah kita dapat nikmat, ya. Atau tahaddus kita izharkan dapat nikmat Tuhan, kita guna, kita pakai pada jalan dia. Itu setengah daripada apa? Syukur, kerana menzahirkan akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha kufrun, dan sebaliknya sembunyikan akan dia itu ingkar, kufur, iaitu menutup akan nikmat Allah Ta'ala dengan bahawa dia tidak digunakan perjalanannya betul. Dan siapa tidak syukur akan nikmat yang sedikit, Tuhan beri dia sedikit, ya, dia tidak syukur, dia rasa tidak puas. Orang lain dapat banyak, kenapa dia sikit? Itu mula diganggu pemikiran dia oleh nafsu yang merosakkan dan syaitan yang menyebabkan manusia itu jadi rosak. Kalau sekiranya sedikit dia tidak boleh syukur, jawab dia la yashkuril kasir. Kalau Tuhan beri dia banyak, lagi dia lalai. Sebab latih dengan dapat sedikit, alhamdulillah syukur, ya. Kemudian syukur makna apa? Tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati. Kita mentasarruf, mengguna pakai nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mentaati perintahnya. Dan syukur ini ialah satu sifat yang menunjukkan seorang itu kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tahu benda itu datang daripada kurnia Allah Ta'ala. Sebab itu dia syukur, dan merupakan wajib secara fardu ain setiap insan bersyukur
dengan tak sama ada bil lisan dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, ahmadullah atau sebagainya, itu bersyukur bil lisan. Kemudian syukur bil qalbi, ini yang paling besar kali. Syukur dengan hati itu yang paling besar, mana dia menyedari dan dia perasan bahawa semua itu adalah minallah, kurnia dari Tuhan yang telah ditetapkan pada azal lagi. Maka menyebabkan dia melahirkan sifat kesyukuran, iaitulah mengguna dan memelihara segala kurnia Tuhan supaya tidak terlibat dengan benda yang menarik murka dia. Yang ketiga, syukur bil jawarih, iaitu dia bersyukur dengan menjaga segala anggota tujuh dia. Mata tidak melihat benda yang ditegah, mulut dia tidak bercakap benda yang tidak diizin, telinga tidak mendengar benda yang diharamkan, kaki tangan tidak bergerak pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diguna pakaikan segala nikmat anggota tujuh dia, dan begitulah batin hati dia kepada mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil asyukur, ya, atam, syukur yang sempurna dia. Kemudian barang siapa yang tak syukur dengan manusia, maka dia tidak bersyukur dengan Tuhan. Tapi syukur dengan manusia tidak sama dengan ta'rif syukur kepada ketuhanan. Syukur kepada Tuhan kita sembah. Adapun syukur kepada makhluk, kita mengucapkan lapas-lapas yang boleh membawa kepada maknanya suka kegembiraan. Terima kasih, jazakallah khairan katsira, jazakallah khairal jazak dan sebagainya. Ucapan yang kita ucapkan mendoakan dia dapat kebajikan. Itu secara kita bersyukur sesama manusia. Adapun syukur dengan Tuhan, ialah penyembahan secara total kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian satu kaedah besar disebut oleh Rasulullah SAW ialah wal jamaah rahmah. Jamaah bersatu itu membawa rahmat yang besar. Wal furqa azab, perpecahan itu satu azab yang besar. Sebab bila berpecah, macam-macam hal dia akan berlaku. Dia berhasad, dia berdengki, ya, fitnah dan sebagainya. Sebab itu gerakan besar dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah dua perkara besar. Iaitu yang pertama al-wahdatul fik, yang kedua wahdatul amal. Wahdatul fikri maknanya telah menyatukan fikrah, yang menyatukan pemikiran umat Islam dengan agama Allah. Yang kedua wahdatul amal, menyatukan satu tindakan, mana semua amalan dia berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pesanan baginda Islam, hendaklah kita lazim dengan bersatu, jangan berpecah. Bahawa umat Islam apabila berpecah menjadi mudah bagi musuh mengambil kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Maksud hadis ini mengarahkan kita kepada apa? Menzahirkan nikmat Allah Ta'ala, dan bersyukur atau berterima kasih, dan juga kita suruh berjamaah, bersatu, jangan berpecah. Wa qala Nabi SAW at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitani, rawahul Baihaqi. At-ta'anni makna bercermat, berlambatan cermat pada segala pekerjaan. Ini daripada Allah, mana pekerjaan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wala ajalah minasyaitan. Ajalah mana gopoh, gamam, gopoh gapah. Ya, daripada perkara syaitan. Sebab tu bila contohnya anak tadi, dalam satu kerja buat dia tadi berlaku kesilapan, berlaku masalah, maka bapa dia, mak dia kata apa, kau ni buat kerja tak memikir ni. Ya, kau tak gunakan fikiran, kau tak memikir, ni jadi maknanya apa? Gopoh. Bila gopoh, dia tidak memikir, lalu tindakan dia maknanya bergopoh gapah, membawa kepada kemusnahan. Adapun ta'anni itu cermat, maknanya dengan cara detail, ya, tidak gopoh, itu setengah daripada kerja yang dicintai, dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau nisbah kita dengan nikmat sebenar, maka jangan gopoh untuk mengambil seronok dengan nikmat yang sementara. Ya, kebanyakan manusia digopoh, dia tak sabar, sebab dunia bukan tempat kita berseronok. Dunia tempat kita bekerja. Ya, berseronok mengutip hasil ialah di sana. Ya, itu maknanya. Kalau kita gopoh, maka jadi macam fikiran orang-orang yang tak iman.
sebab dia tak nampak di akhirat, dia kira kesihatan dunia dapat. Maka ketika itu banyak masalah yang berlaku, ya. Sebab kegopohan mereka tidak menerima, sebab nikmat sebenar, kehidupan sebenar di sana, la aish illa aishul akhirah. Baginda SAW menyatakan tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan di sana. Adapun di dunia ni sementara sahaja. Bahkan banyak hadis-hadis yang lain menyebutkan nisbah masa pun terlampau singkat. An-nas niam iza matu intabahu. Manusia di dunia ibarat orang tidur kan sebentar, lepas tu dah jaga balik. Iza mat, bila dia mati saja, intabahu, lalu dia pun terjaga. Jadi maknanya kehidupan sebenar di sana. Maka jangan manusia itu gopoh untuk mengambil nikmat yang sebenar, sebab di sini tak ada. Sebab tu cicit Rasulullah SAW menyatakan, man talaba ma lam yukhlaq ata'aba naqsa. Barang siapa yang menuntut mencari benda yang tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala, ata'aba naqsa, dia memenatkan dirinya sendiri. Benda tak ada, dia pergi cari. Maknanya kesenangan sebenar-benar, kerihatan yang sebenar-benar, dia bukan di sini, ya. Sebab tu tidak ada insan manusia yang dia tak pernah mengalami masalah. Daripada kecil sampai dia mati tak ada masalah, ya. Hidup dia penuh dengan seronok. Mana dia, ya. Kita kadang masalah ni Ustaz, yang ni datang, yang ni pun Ustaz, yang ni pula datang. Itu sebenarnya apa? Tazhid dan lak, supaya hati kamu tumpul dan zuhud kepada dunia. Itu kata cicit Rasulullah SAW, si Ali Zainal Abidin. Itu di antara kalam ni. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnani la yunzaru ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus su. Kepada dua orang ini tiada dipandang oleh Allah di hari kiamat. Maknanya dia tidak mendapat pandangan rahmat, tidak mendapat rahmat, kasihan belas dan kasih sayang Tuhan. Siapakah dia? Qati' ar-rahim. Qati' ar-rahim mana yang memutuskan rahim antara kerabat. Mana dia memutuskan perhubungan antara kekeluargaan. Adik-beradik dia berbalah, tak bertegur, ya. Dengan saudara mara, ipar duai, dia tak bertegur, dia buat kepala dia. Ini sangat dimurkai oleh Rasulullah SAW. Islam mengajar kita supaya berbaik, bersatu. Yang kedua, jarusu, maknanya jiran yang jahat. Sepatutnya bila jiran tak ada, kita tolong-tolong mengambil perhatian. Ini tidak, kawan tu punya laki tak ada, ya, isteri kawan tu dia kacau. Macam-macam hal yang terjadi kan, banyak cerita. Sepatutnya jiran dia mengambil sikap sentiasa memberikan bantuan dan sebagainya. Ini tidak, dia khianat kepada jiran dia dengan berbagai bentuk cara. Ini jenis ni Allah Ta'ala tak pandang di akhirat. Itu bahaya tu, ya. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali perhubungan, ya. Ini asal, tapi ada benda yang diistisna di antara. Dalam Quran sebut apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, kamu tidak akan dapat lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat mencurahkan kasih sayang kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala, walaupun yang menentang agama itu bapa-bapa mereka, saudara mereka, ya, maknanya yang terdekat dengan mereka. Maknanya kalau benda ni maksudnya kita membina silaturahim atas landasan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sekiranya mereka ini melanggar landasan Allah Ta'ala, maka mereka ini tidak dimasukkan dalam makna ini, ya. Sebab tu kalau kita lihat peperangan Badar, ini boleh katakan peperangan keluarga kan? Ya, bapa sebelah sini, anak sebelah sana, pak saudara sebelah sini, anak saudara sebelah sana, berperang saudara, betul tu, ya. Sebab apa? Yang ni mukmin, yang ni kufur, yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Maka taat kepada Allah didahulukan daripada yang lain. Mana kita tidak dibenarkan bersekongkol dengan kerja yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala.
Ada pun di sini kita sesama iman yang baik, tiba-tiba diracun pemikiran dia dengan hasad, dengki, akhirnya berlakunya pemutusan rahim. Ya, ini antara benda yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita apa? Bersatu, dan disuruh kita berukhuwah sesama Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isnan yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu min fitnatin, wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqalla lil hisab. Dan seterusnya pesanan bagi Islam isnan, dua perkara. Yakrahuhuma ibnu Adam, tidak menyukai kedua ni oleh anak Adam. Ya, dua benda ni anak Adam tak mau. Mana manusia ni tak mau dua perkara ni. Pertama, mati. Ya, kalau boleh tak nak mati kan. Terutama orang-orang tak beriman yang tak kenal Tuhan. Kalau kita cerita awak sakit macam nak mati, hei, marah. Jangan sebutlah sui ni. Sui beberapa besok dah jalan. Ya, mana maut setengah benda yang kalau boleh manusia tak nak mati. Sebab dalam ayat Tuhan sebut perangai manusia sedemikian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi tafirruna min. Sesungguhnya kematian yang manusia lari. Manusia takut pada matinya. Sebab bila mati dia rasa apa? Terputuslah nikmat-nikmat duniawi dia. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian tu akan bertemu pada kamu. Dia nak mati tak nak mati pun dia mati. Dia bersiap nak mati, mati. Dia tak bersiap mati pun dia mati. Dia ingat dengan mati, dia mati. Dia buat-buat tak ingat mati, mati je. Mati tetap sampai. Mana mufarraqatur ruh anil jasad, peristiwa bercerainya roh daripada jasad, itu dia panggil al-maut. Dan benda ni kullu atin qarib, dia makin dekat. Oleh kerana itu kita sebagai orang yang beriman sentiasa bersiap sedia untuk berhadapan dengan suasana yang sangat besar. Dan orang yang kasih kepada Allah, dia rindu. Dia tak minta mati tapi rindu. Sebab apa? Dengan kematian dia boleh berjumpa kekasih. Itu dia. Itu Nabi Ibrahim AS cerita yang masyhur kan, bila malakul maut sampai ke dia nak ambil nyawa, dia sound malaikat maut. Nabi Ibrahim Khalil, kekasih Allah. Dia kata, adakah kekasih nak mengambil nyawa kekasih? Wah, malaikat maut pun kata, wah, ni lain macam kan. Maka malaikat maut pergi buat laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab, ya, ni Nabi Ibrahim cakap macam ni, adakah kasih nak ambil nyawa kasih? Maka Allah Taala jawab, ni terus TKO Nabi Ibrahim kena. Ya, Allah Taala kata apa? Pergi cakap dengan Ibrahim tu, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Jangan nak berjumpa dengan pemisahan roh jasad, baru dia pergi pada alam sana, baru boleh berjumpa dengan cara yang layak, dengan kebesaran Tuhan yang laisa kamitsli syai'. Bila disebut begitu aja, apa Nabi Ibrahim jawab? Sekarang juga kau tarik nyawa aku, jangan tangguh-tangguh lagi. Sekarang juga tarik ini. Jadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam, masya-Allah. Yang pertama. Sedangkan mati itu lebih baik daripada dia mengalami fitnah. Ya. Fitnah bermaksud ujian. Disambung umur dia, banyak lagi mungkar yang dia buat, bukan menambah kebajikan. Kalau bertambah kebajikan tak apa. Ya, sebab tu ada dua cerita sahabat dia mengadu, ya Rasulullah, doakanlah agar saya mati. Rasulullah kata jangan. Ya. Manakala kamu hidup boleh menambah kebajikan, baik kamu sambung supaya kebajikan bertambah. Maka oleh kerana itu minta membaca doa ni, diajarkan oleh baginda. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama mana hidup tu berkebajikan bagiku. Ya, kalau tambah kebajikan hidup tak apa. Dan matikan sekiranya mati itu membawa kebajikan kepadaku. Kalau mati menyebabkan dia disediakan al-jannah, ataupun mati. Ya, maknanya. Tapi kalau hidup sebaliknya menambah yang tak elok, atau mati yang menunggu neraka, nanti dulu kita minta Tuhan selamat lagi ke mana. Satu. Yang kedua, yakrahu qillatil mal wa qillatul mali aqalla lil hisab.
sedikit harta ni, manusia kalau boleh tak nak, dia nak banyak kan, bahkan tak cukup satu-satu. Kalau dapat satu lembah emas, dia nak yang kedua pula. Walhal sedikit harta tu mengurangkan hisab, sebab ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dunia ni halal ni kena hisab. Kamu ambil ni daripada mana, cara mana kamu, di mana kamu belanja, panjang cerita. Itu yang halal. Kalau yang haram, yang haram maklum ya, mana azab yang menunggu itu. Dia makan benda yang tak halal, azab tunggu dia. Kullu lahmin nabata min as-sufti fan nar aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang tidak halal, maka neraka itu untuk dia. Itu di antara apa pesanan bagi Islam, menceritakan perangai dan kelakuan manusia. Jadi yang dikendaki Rasulullah SAW apa? Kita bersiap, jangan minta mati tapi bersiap. Dan kedatangan itu dirindui nisbah kita apa? Rindu dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dan kedua, dengan berhubung dengan harta, kita reda apa yang diberikan Allah Ta'ala dan cari harta yang halal. Sebab harta yang halal seperti benih yang cantik. Kalau benih yang cantik, maka kita tanam, dia akan tumbuh pohon yang cantik, hasil yang elok, ya, buah yang baik. Itu mana. Kalau benih tak elok, nanti keluar benda pun tak elok. Itu maksud. Jadi makan halal ni setengah daripada benda yang sangat besar, ya, maknanya yang diambil perhatian oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hadis Nabi Islam, isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Rawahu Tabarani an Ibni Abi Bakrah. Dua perkara ni disegerakan oleh Allah Ta'ala seksanya dari dunia lagi. Mana dua perkara ni kalau manusia tu buat, orang panggil bayar cash terus, tak nanti di sana sini dia kena dah. Yang pertama al-baghi, iaitulah kezaliman sebagaimana yang disebutkan tadi. Dia akan kena kalau dia tak bertaubat dengan sungguh. Yang kedua, buat derhaka kepada kedua ibu bapa. Ya, ibu bapa sepatutnya dilayan dengan baik. Tengok wajah ibu bapa dengan hati yang gembira pun pahala. Dia tengok dia dengan perasaan kasihan, ya, itu pun dapat pahala. Ya, besarnya tak letakkan sebab ibu bapa ni orang yang banyak memberikan sumbangan khidmat kepada kita orang. Ya, tu. Jadi cara insan membalas jasa baik ibu bapa dia pun yang besar ni, dia sendiri menyenarai dan jaga diri dia supaya taat perintah Tuhan. Bila dia sendiri jaga diri dia taat perintah Tuhan, maka ibu bapa dia akan dapat rahmat. Sebab ibu bapa dia panggil up, ya, dia panggil apa? Kita downline, dia upline gitu. Kita buat kebajikan, dia dapat saluran dia. Ya, tidak untung. Sebesar-besar jasa anak kepada ibu bapa ialah mereka mendoakan dia dan membentuk diri dia menjadi insan yang saleh. Maka saluran amalan kita akan dapat. Ya. Maka yang jadi bahaya besar disebut ialah penderhakaan, dan benda ni menjadi tanda-tanda kiamat besar. Ya, di akhir zaman banyak manusia melakukan benda ni. Sengaja dijadikan ibu bapa tu macam dia punya hamba kan. Dia basuh baju-baju, dia balik, mak basuh pun dia balik kan. Allah. Ada setengah tempat tu pula kita tengok buka pintu, dia buka gate, ingatkan tukang gaji rupa mak dia horn aja, tin berlari orang tu buka. Allah. Itu semua ni dah dia tak dapat la yajid rihatal jannah, dia tak dapat bau syurga kan. Wala yazabillah, ya. Sebab satu orang ulama besar dan wali besar, dia layan ibu bapa dia tu sampai dia tak makan dengan ibu bapa dia. Ya, dihidangkan makanan semua dah siap, dia panggil apa dia makan. Dah siap semua makan, baru dia makan. Lebihan dia tu dia makan. Bila dia tanya, ya saya kenapa buat begini? Dia kata aku bimbang, takut sama-sama makan kan lauk yang ibu atau bapa aku nak ambil, aku dah potong dulu gitu. Itu dia takut kan. Yang mana ambil, tengok dah ambil, tergagak orang tu, saya tak berani gitu. Jadi bila dia makan, lebih dia saya makan itu. Masya Allah. Dia terbalik, mana ambil lah, ada yang lebih saya makan, mak dia pula makan lebih dia. Macam kucing mana dia buat kan. Wah, ini semua bahaya besar. Ya. Setengah daripada laknat dapat besar bila seorang itu menderhakai kedua ibu bapa ini. Sebab itu tidak disenaraikan insan itu sebagai hamba saleh kalau dia tidak doakan ibu bapa ini. Wajib dia kena doakan. Dia tiap lepas sembahyang tu doakan. Paling kurang apa, ya Allah selamatkanlah kedua bapa aku dunia dan akhirat. Itu paling kurang. Ya, sebab dalam hadis Nabi letak dua tu. Yad'u lahu. Ya, maknanya orang yang mendoakan bagi kedua bapa dia. Iza mata ibnu Adam in qata amal ila min sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu.
Apabila mati saja anak Adam, terputus amalan, melainkan sedekah jariah dia, ilmu yang manfaat itu berjalan. Ya. Dan anak yang saleh. Siapa dia anak saleh? Yad'u lahu, sifat dia yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia. Jadi mana kita mendoakan ibu bapa itu satu tanggungjawab besar dan menyebabkan kita mendapat redha Allah Taala yang maha hebat. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.